Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah, إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. رب يسر ولا تعسر، ربي تمن بخير. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertamanya saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, bila sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah rahmat, izin, inayah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah manjangkan usia kita sehingga ke hari ini kita telah berada di akhir Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berpuasa dan juga dapat beribadah dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga kita terus diberikan taufik dan hidayah Allah SWT agar kita terus istiqamah beribadah kepada Allah SWT di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat banyak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diangkat oleh Allah SWT Ramadan sebagai sayyidus syuhur, penghulu bagi segala bulan. Bila mana kita berada di akhir-akhir Ramadan ini, hati kita terasa sedikit sayu bila mana kita mengenangkan setelah beberapa hari kita berpuasa dalam Ramadan ini, kita beribadat pada malam-malamnya, kita dapat menunaikan solat tarawih berjamaah di masjid maupun di surau, kita dapat membaca Al-Quran, merasai kelazatan membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bulan yang Allah berikan keberkatan ini. Bagaimana kita dapat berbuka puasa sama ada bersama dengan keluarga maupun bersama dengan sahabat-sahabat kita di dalam program-program iftar yang kita anjurkan. Maka semua ini akan menjadi suatu kenangan kita dalam bulan Ramadan ini yang menyebabkan kita rasa sayu dan sedih untuk meninggalkan Ramadan yang sangat mulia. Kerana kita merasakan bahawa belum pasti untuk kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan apa yang paling menyedihkan kita ialah kerana inilah satu-satunya bulan yang Allah SWT anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana beribadat dalam bulan Ramadan ini, Allah SWT melipat gandakan segala amal soleh yang kita lakukan yang tidak ada dalam bulan yang lain. Dan bulan inilah kita diberikan oleh Allah SWT dengan satu malam yang disebut Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, yang disebut oleh Allah SWT khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam satu tahun, Allah hanya memilih satu malam sahaja yang Allah SWT lipat gandakan amal soleh yang kita lakukan pada malam tersebut, yang disebut oleh Allah SWT lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bila mana berakhirnya Ramadan, kita tidak dapat lagi peluang untuk beribadat, untuk mendapat ganjaran pahala sebagaimana Allah SWT berikan dalam bulan Ramadan ini.
Dan kita tidak pasti adakah kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tapi harapan kita terus berdoa dan berharap kepada Allah SWT agar kita dapat bertemu dengan Ramadan yang seterusnya, insya-Allah. Tuan dikasih sekalian, bila mana kita berada di akhir Ramadan ini, ramai di kalangan kita yang merasa lemah dalam melakukan amal ibadah. Kita semakin rasa lemah, kita semakin rasa jemu dan sebagainya. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT, diberikan halawatul iman, kemanisan iman, dan halawatul ibadah, kemanisan beribadat kepada Allah SWT. Namun ramai di kalangan kita, kerana manusia ini, Allah SWT ciptakan manusia ini, dia dalam diri dia ada suatu sifat, disebut sifat rasa jemu, jemu, dan juga sifat nafsu kita ini tidak cenderung kepada perkara-perkara kebaikan ataupun perkara-perkara akhirat. Kerana kecenderungan hati kepada akhirat ini, bila mana kita telah kuat iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi oleh kerana itulah kita melihat, bila kita berada di akhir Ramadan ini, manusia semakin ramai mengabaikan ibadat pada malam Ramadan. Sedangkan keistimewaan dan kelebihan Ramadan itu Allah SWT banyak letaknya pada 10 terakhir Ramadan. InsyaAllah kita akan kongsikan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat pada 10 malam terakhir Ramadan. Walaupun kita berapa hari saja lagi, mungkin berbaki 2-3 hari untuk kita mengakhiri Ramadan pada kali ini, tetapi kita masih lagi ada kesempatan untuk kita terus istiqamah dan terus mengumpul sebanyak mungkin amal soleh dalam bulan Ramadan ini, walaupun sehingga ke saat-saat akhir. Jadi tuan-tuan dikasih sekalian, bila mana kita rasa lemah untuk melakukan ibadah, maka ulama menyebut, bila mana kita rasa lemah melakukan ibadah, maka kita kena banyak ingat kepada kematian. Di sini saya nukilkan apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia At-Tazkirah. Dan Al-Imam Al-Qurtubi telah nukilkan daripada seorang ulama tasawuf yang masyhur yang bernama Ad-Daqqaq. Kata Al-Imam Al-Syekh Ad-Daqqaq, man akthara zikrul maut ukrima bisalasin. Sesiapa yang banyak mengingati mati, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilu at-taubah, iaitulah bersegera bertaubat kepada Allah SWT. Orang yang ingat mati, dia akan segera bertaubat kepada Allah SWT. Ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat baik, kerana kita manusia ini, kita banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa sebagainya. Kerana kita manusia biasa, bagaimana disebut Nabi SAW, kullu bani Adam la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Sungguhnya setiap bani Adam itu, dia tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan, kesilapan dan juga lupa. Jadi bila mana seorang itu ingat kepada kematian, maka dia akan diberikan suatu kemuliaan, iaitu ta'jil at-taubah. Dia bersegera bertaubat kepada Allah SWT. Bagaimana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu. Yang ini bersegeralah bertaubat kepada Allah daripada segala dosa dan memohon keampunan, kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan balasan dia setelah mana Allah ampunkan segala dosa-dosa kamu, kamu akan diberikan syurga. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard,
syurga Allah yang terbentang, luas dia seperti langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan yang kedua, qanaah al-qalb, dia akan dimuliakan dengan diberikan satu sifat qanaah. Qanaah ini makna dia rasa cukup, rasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Qanaah ini terletak pada hati kita, terletak pada hati. Sebab itu disebut qanaatul qalb, rasa cukup, rasa qanaah pada hati, ataupun dalam bahasa yang lain kita boleh sebut zuhud dengan dunia. Rasa cukup, rasa zuhud, rasa berpada dengan apa yang telah kita miliki. Tidak ada rasa halaba kepada dunia ini. Jadi itu kelebihan yang Allah beri. Kelebihan kedua yang Allah beri kepada orang yang ingat kepada orang yang banyak mengingati kematian. Dan yang ketiga, inilah yang disebut apa yang kita nak sebutkan di sini, iaitu nasyatul ibadah. Dimuliakan orang yang banyak mengingati mati itu, kata Al-Imam Ad-Daqqaq, ialah dia akan rasa cergas. Dia rasa cergas untuk melakukan ibadat kepada Allah SWT. Jadi bila mana kita merasakan di akhir-akhir Ramadan ini kita rasa lemah, kita rasa malas nak melakukan amal ibadah, kita sibuk dengan urusan-urusan yang lain, hati kita cenderung kepada perkara-perkara lain, pada di akhir-akhir Ramadan ini, bersegeralah kita ingat kepada kematian. Kita ingat kepada kematian, kita beribadat seolah-olah esok kita akan mati. Jadi bila mana kita banyak ingat mati, maka kita akan rasa kembali bersemangat, kembali cergas untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala sebaliknya orang-orang yang lupa kepada kematian, bila mana seorang manusia dia lalai tentang kematian, dia rasa lambat lagi dia nak mati, kerana mungkin rasa dia muda lagi. Hati-hati, kerana kata ulama, orang yang lalai ataupun lupa dengan kematian ini, dia akan ditimpa dengan 3 perkara. Kalau orang yang banyak ingat mati, dia akan bersegera kepada taubat. Orang yang lalai daripada kematian ataupun orang yang lupa kepada kematian, dia akan bertangguh untuk bertaubat kepada Allah SWT. Taswif at-taubah, dia bertangguh, dia rasa masih ada masa yang panjang untuk dia bertaubat kepada Allah SWT. Sedangkan kematian itu semakin hari semakin menghampiri diri dia. Dan yang kedua, wa taraka ar-ridha bil kafaf, yakni kalau orang yang banyak ingat kepada kematian, dia rasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Tetapi orang yang melupai kematian ini, dia akan meninggalkan redha dengan segala rezeki ataupun kecukupan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dia rasa tidak cukup dengan apa yang dia telah ada, menyebabkan dia hati dia hanya ingat untuk mengumpulkan sebanyak mungkin harta kekayaan di atas dunia ini. Dan yang ketiga, dia akan ditimpa dengan penyakit takasul fil ibadah, malas dalam melakukan ibadat. Itu tuan-tuan dikasih sekalian, daripada apa yang disebut tadi, memberikan kepada kita satu inspirasi, suatu motivasi. Bila mana kita berada di akhir Ramadan, bila mana kita rasa lemah, kita rasa malas untuk beribadat dalam bulan Ramadan ini, khususnya pada malam-malam Ramadan, marilah kita bersegera ingat saat kematian kita. Kita tidak tahu bilakah kematian ini akan datang kepada kita. Lebih-lebih lagi kita di akhir zaman ini, kematian datang dengan secara tiba-tiba. Banyak kematian yang datang secara tiba-tiba. Ada orang yang sihat, diambil dulu oleh Allah SWT daripada orang yang sakit. Ada orang yang sakit berpuluh tahun tidak mati, sedangkan orang yang sihat, ada ramai orang yang muda mati dengan pelbagai cara dan pelbagai sebab. Oleh kerana itulah, mari kita sentiasa bersedia dengan amal ibadah, supaya kita ada bekalan untuk bawa ke liang kubur kita nanti. Jadi tuan-tuan dikasih sekalian, apa yang saya sebut pada awal tadi, seperti yang janji pada awal tadi,
nak disebutkan bagaimana Nabi SAW beribadat di akhir Ramadan, khususnya 10 malam 10 terakhir Ramadan. Kerana hadis menyebut, banyak hadis menyebut tentang 10 akhir Ramadan. Kalau kita melihat budaya kita, khususnya budaya kita orang Melayu ataupun orang di Malaysia ini, bulan Ramadan ini ramai orang kita yang bersemangat beribadat pada 10 pertama Ramadan. Bila masuk 10 yang kedua semakin kurang, semakin lemah, semakin layu, semakin ramai meninggalkan masjid dan surau. Bila mana masuk 10 yang ketiga, lebih ramai lagi yang meninggalkan masjid dan surau. Kalau kita melihat pada awal Ramadan, surau kita, masjid kita tak cukup ruang untuk kita menunaikan solat tarawih. Tetapi pada akhir-akhir ni, pada akhir Ramadan ini kita melihat lebih banyak ruang yang kosong daripada ruang daripada soft-soft yang diisi oleh para jamaah. Ini budaya yang sangat tidak sepatutnya dilakukan oleh kita. Kerana Nabi SAW, bagaimana diriwayatkan beberapa hadis, bagaimana cara Nabi SAW beribadat dalam bulan Ramadan. Disebut, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10, yakni 10 yang terakhir, syadda mi'zarahu, Nabi akan ketatkan tali ikatan ataupun kainnya, yakni meninggalkan isteri-isterinya, tidak lagi bersama dengan isteri-isterinya bila mana masuk 10 yang terakhir. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan sepanjang malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejutkan ahli keluarganya, yakni memastikan ahli keluarganya juga turut beribadat pada 10 malam yang terakhir. Bukan sahaja Nabi seorang yang bangun menghidupkan malam-malam akhir Ramadan, tapi Nabi juga pastikan ahli keluarga, pastikan anaknya, isterinya, cucunya juga beribadat pada 10 malam terakhir Ramadan ini. Dan dalam riwayat lain juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam akhir Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairihi. Yang mana sebelumnya itu ataupun selain itu, yakni sebelum pada itu Nabi tidak bersungguh-sungguh seperti mana Nabi SAW bersungguh-sungguh pada 10 yang terakhir. Jadi daripada berdasarkan dua riwayat ini, kita dapat memahami bahawasanya Ramadan ini, kelebihan keistimewaan Ramadan ini, Allah banyak Allah letakkan pada 10 yang terakhir. Bagaimana Allah SWT meletakkan Lailatul Qadar itu pada 10 yang terakhir. Bagaimana banyak dalam riwayat yang kita temui, yang daripada hadis Bukhari dan juga Muslim, banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebut bahawasanya di antaranya sabda Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadr fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Intailah malam Al-Qadar pada 10 malam akhir daripada Ramadan. Dan begitulah riwayat yang menyebut perkara yang sama, bahwasanya Lailatul Qadar ini Nabi SAW suruh kita memburu Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir. Maknanya malam yang penuh keistimewaan ini Allah tidak meletaknya pada 10 yang pertama ataupun 10 yang kedua, jika menurut riwayat dan sebagaimana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi SAW menyebut dan menganjurkan, menyuruh kepada kita supaya kita memburu Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir. Maknanya 10 terakhir ini satu saat-saat yang sangat penting dalam Ramadan.
Jadi rugilah sekiranya kita bersungguh-sungguh pada 10 yang pertama ataupun 10 yang kedua, tetapi kita mengabaikan 10 yang terakhir, sangat-sangat rugi. Kita tidak mencontohi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat yang kedua yang saya bacakan sebentar tadi, jelas menunjukkan bahawasanya Nabi lebih yajtahidu, yakni lebih bersungguh-sungguh beribadat, ma la yajtahidu fi ghairihi, yakni lebih mana sebelum tidak sebagaimana sebelumnya. Yang ini 10 pertama dan 10 kedua. Maknanya di situ ada peningkatan dari segi mempertingkatkan amal ibadah dalam bulan Ramadan. Inilah cara yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan inilah yang perlu kita contohi, yang kita perlu ikuti. Bagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Maknanya hadis ini memperingatkan kita jangan kita meremehkan dan mengabaikan 10 malam terakhir Ramadan ini. Sehingga bila? Sehingga sampai ke malam raya. Malam raya ni malam kita tidak takbir raya. Malam kita tidak melaksanakan solat sunat tarawih. Tetapi malam itu ada keistimewaan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita abaikan malam hari raya, malam Aidil Fitri. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, Nabi SAW ada meriwayatkan satu hadis, Nabi sebut, man qama lailatai aidaini lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Dalam riwayat juga ada menyebut, man shalla lailatal aid muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Apa makna hadis ni? Nabi kata, sesiapa yang menghidupkan malam Aidil Fitri dan juga Aidil Adha, 2 malam hari raya, atau disebut dalam riwayatnya, siapa yang solat pada malam Aidil Fitri muhtasiban, yakni dengan mengharapkan redha, yakni ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata, lam yamut qalbuhu, tidak akan dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tamutul qulub, pada hari dimatikan hati-hati manusia. Pertamanya, hadis ini menyebut kepada kita supaya kita menghidupkan malam Aidil Fitri, yakni malam hari raya, dengan kita melakukan amal ibadat. Jangan kita tinggal solat fardu berjamaah pada malam hari raya. Jangan kita tinggal kita buat solat sunat. Jangan kita tinggal solat ba'diyah selepas pada solat Isyak. Kita juga jangan tinggal solat witir pada malam selepas mana kita solat fardu Isyak. Dan kita buatlah apa-apa solat sunat yang kita rasa kita mampu buat. Ada di kalangan ada antara amalan yang dibuat oleh para ulama pada malam Aidil Fitri, mereka melaksanakan solat sunat tasbih. Dan apa saja solat sunat. Kalau kita tak tahu apa kita nak sembahyang solat sunat, apa kita nak buat, kita niat solat sunat mutlak. Sahaja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Buatlah, isilah, buat 2 rakaat ke 4 rakaat, 6, 8, ikut kemampuan kita. Jangan kita lalai ataupun jangan kita biarkan malam Aidil Fitri tanpa kita melakukan apa-apa amal ibadat pada malam tersebut. Dan sudah tentulah pada malam itu kita bertakbir, memuji Allah SWT, membesarkan Allah SWT, bagaimana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, yuriduna bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah SWT mahukan kepada kamu kemudahan. Allah tidak mahu menyulitkan kamu. Setelah mana kamu sempurnakan bilangan puasa, maka besarkanlah Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah Dia berikan kepada kamu, supaya kamu termasuk orang yang mensyukuri
nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni bila mana sahaja kita selesai berpuasa, maka Allah SWT suruh kita besarkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah SWT sebagai tanda kesyukuran kita atas nikmat. Apakah nikmat dia? Nikmat Allah bagi, Allah fardukan puasa pada kita dengan segala pahala, ganjaran pahala yang sangat besar. Allah syariatkan ibadat solat tarawih pada malam-malam ini adalah nikmat-nikmat yang Allah beri. Oleh kerana itulah kita kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana apa yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah SWT adalah untuk kebaikan diri kita. Ini disebut disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Allah kata, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sesiapa yang bersyukur, sesungguhnya dia telah mensyukuri. Kesyukuran itu adalah untuk diri dia. Yang ni apa? Syukur dengan makna kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa syukur itu adalah untuk diri kita. Kerana apa yang kita lakukan ini bukanlah Allah SWT mengambil faedah ataupun berhajat daripada amal kebaikan yang kita buat, tetapi bila mana kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT, sebenarnya kebaikan itu adalah untuk diri kita. Bila mana kita melakukan amal ibadah kepada Allah SWT, kita mendapat rahmat dan redha Allah SWT, maka balasan kita insya-Allah syurga Allah SWT. Itulah kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melakukan amal ibadat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mana kita selesai melaksanakan puasa, kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut juga disebut dalam hadis dibacakan tadi, bila mana Nabi kata siapa yang menghidupkan malam Aidil Fitri ini dengan sembahyangnya, dengan takbirnya dan sebagainya, maka kata Nabi, hati dia tidak akan dimatikan oleh Allah SWT pada hari dimatikan hati-hati manusia. Apa makna dia? Makna dia ialah di saat manusia jauh daripada Allah SWT, tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada akhirat, manusia lebih lebih mengutamakan dunia, ataupun manusia tidak lagi mengikuti akhirat, yang ada dalam hati manusia hanyalah cinta kepada dunia. Itulah yang dimaksudkan hati manusia dimatikan oleh Allah SWT. Bila mana mereka melupai akhirat, maka itulah tanda kematian hati manusia. Ketika saat manusia lupa kepada akhirat, lupa kepada amal ibadah, lupa kepada mereka sepatutnya melakukan persiapan, mencari bekalan untuk akhirat, pada saat itu Allah SWT menjaga hati kita, menghidupkan hati kita dengan kita ingat kepada Allah SWT, ingat kepada akhirat, kita ingat kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingat nasib kita di akhirat nanti. Apakah nasib kita? Kita termasuk di kalangan golongan yang saadah, orang-orang yang bahagia, mendapat keampunan Allah dan juga mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya. Maka di saat manusia tenggelam dengan nikmat dunia, Allah SWT memelihara hati kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini, sehingga kita melupakan akhirat Allah SWT yang lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik bagi kamu, dan di sanalah nikmat yang kekal abadi selama-lamanya. Dunia ini adalah nikmat yang sementara, tetapi ramai manusia yang merasakan dunia ini segala-galanya. Nikmat dunia adalah segala-galanya. Oleh kerana itulah mereka ada di kalangan manusia ini yang tidak mempedulikan Allah SWT, tidak memedulikan amal ibadat kepada Allah SWT, tidak mempedulikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana mereka tidak yakin dengan balasan yang Allah SWT telah sediakan di akhirat sana. Oleh kerana itu mereka lebih mengutamakan dunia ini
Mereka sayang dunia ini kerana dunia ini telah berada di depan mata mereka. Namun manusia tidak dapat menafikan hakikat yang mana dunia ini adalah sementara. Tidak ada manusia yang boleh memberikan satu jaminan. Tidak ada manusia yang boleh memberi jaminan bahawasanya dunia ini akan kekal selamanya. Kerana kita telah melihat tidak ada manusia yang kekal. Tidak ada manusia yang kekal. Nabi Adam, manusia yang pertama, sudah berapa ribu tahun meninggalkan alam dunia ini. Tidak ada manusia yang seusia dengan Nabi Adam yang hidup sampai hari ini, tidak ada. Untuk membuktikan manusia itu kekal di atas dunia. Kita nak cari yang umur 150 tahun pun susah. Macam mana kita nak cari manusia yang hidup sejak pada zaman Nabi Adam? Tidak ada, mustahil. Jadi di sini menjelaskan kepada kita, memberikan keyakinan bahawasanya dunia ini hakikatnya adalah sementara. Dan dunia, nikmat dunia yang kita kecapi pada hari ini, kalau waktu muda kita rasa manisnya dunia ini, tapi bila mana kita dah sampai waktu tua, badan kita lemah, lidah kita telah hilang deria rasanya, mata kita telah kabur, tenaga kita telah hilang, maka ketika itu kita akan merasai betapa tawarnya nikmat dunia ini. Walaupun dihidang dengan makanan-makanan yang sedap, enak di depan mata kita, namun nafsu kita, lidah kita, selera kita tidak lagi terbuka untuk menikmati hidangan-hidangan yang lazat itu, kerana Allah telah menarik sedikit demi sedikit nikmat-nikmatnya daripada tubuh badan kita. Begitulah hakikat dunia. Bila mana kita sedar dengan kehakikat dunia ini yang disebut oleh Allah SWT sebagai wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan nikmat dunia ini melainkan nikmat yang menipu daya. Apa yang dimaksudkan nikmat yang menipu daya? Maksud dia ialah nikmat yang sementara. Hari ini kita rasa kuat, kita rasa makanan yang kita makan rasa sedap, satu ketika apa yang kita rasa lazat dan sedap itu telah hilang. Begitulah dunia ini mempersendakan kita. Oleh kerana itulah orang-orang yang dia mengenal dunia, dia tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dia ambil dunia dengan ditapis, disukat dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil dunia dengan jalan syariat, bagaimana ditetapkan oleh Allah SWT. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan, ada yang halal, ada yang haram. Walaupun yang halal sekalipun, Allah tetap memperingatkan kita supaya kita tidak berlebih-lebih. Bagaimana Allah sebut dalam Quran, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah daripada rezeki yang Allah kurniakan pada kamu yang halal, tapi ingat, jangan kamu berlebih, kerana berlebihan itu akan memberikan mudarat. Walaupun rezeki yang halal sekalipun, kita disuruh untuk berpada-pada, tidak berlebih-lebih. Apalagi kalau kita mengambil yang haram, sudah tentulah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang saya muliakan, jadi kesimpulan daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini daripada hadis-hadis Nabi SAW, marilah kita mengambil kesempatan waktu Ramadan yang masih ada ini, waktu saat-saat yang penuh bernilai ini, jangan kita sia-siakan waktu-waktu yang ada ini dengan perkara-perkara yang tidak memberikan faedah, lebih-lebih lagi perkara-perkara yang mendatangkan dosa ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengambil kesempatan di akhir-akhir Ramadan yang masih berbaki ini, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang mendapat pelepasan, kemerdekaan daripada api neraka-Mu, ya Allah. Itulah yang kita mohon pada setiap malam Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu,
kami berlindung denganmu daripada kemurkaanmu dan juga azab neraka-Mu. Teruslah kita berdoa di akhir Ramadan, bulan yang mustajab doa ini, dan bulan Allah SWT buka pintu keampunan seluas-luasnya. Sebelum Allah menutupnya, marilah kita berlumba-lumba, kita bersegera, bagaimana sebut Allah peringatkan kita dalam ayat yang saya baca tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah suruh kita sari'u, yakni bersegera mendapat keampunan Allah. Jangan kita merasa puas hati dengan apa yang telah kita buat selama ini, dengan amal ibadat yang kita buat, dengan sedekah yang kita buat, dengan Quran yang kita buat. Jangan pernah kita merasa cukup dengan apa yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Marilah kita terus berusaha, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dengan amal ibadat, amal soleh yang kita buat dalam Ramadan ini, kita memperolehi rahmat, keampunan, dan dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling utama dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih besar dalam hidup kita, tidak ada yang anugerah pemberian yang lebih agung dalam hidup kita ini yang kita harapkan lebih daripada rahmat Allah, yakni juga disebut redha Allah, keampunan Allah SWT, dan dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua diberikan nikmat kegembiraan bertemu dengan Allah di syurga Allah SWT. Kata Nabi SAW, للصائم farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu dua saat kegembiraan, gembira ketika dia berbuka ataupun ketika dia menyambut hari raya, dan keduanya ialah gembira kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kegembiraan yang kedua itulah kegembiraan yang kekal, yang kekal dan abadi. Moga-moga kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu perkongsian kita pada hari ini, moga-moga memberikan manfaat, kebaikan, memberikan peringatan untuk diri saya dan tidak tuan-tuan yang ada kesempatan untuk sama-sama mendengar tazkirah yang disampaikan pada hari ini. Moga-moga Allah SWT memberikan rahmat dan juga keberkatan dalam hidup kita, insya-Allah. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang dan lemah itu saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.